Bukan macam ni. UMNO bukan macam ni. Selama yang saya kenal UMNO daripada saya kecil, membesar dengan UMNO, darah saya pekat merah menyala dengan UMNO ni. Bukan ini yang saya tahu Presiden UMNO yang macam tu. Berbeza sangat. Kalau kata karya masjid ni, Tok Imam, orang bagi sumbangan kepada masjid, masuk dalam akaun bendahari, boleh tak? Masuk dalam akaun Tok Imam, boleh tak? Tak boleh, dia mesti masuk dalam akaun masjid. Mana boleh masuk dalam akaun Tok Imam? Itu dah jadi peribadi dia. Itu dah jadi peribadi. Bila dia mengaku betul duit tu masuk dalam akaun peribadi dia, dia sendiri mengaku. Lepas tu dia kata duit tu masuk dalam akaun peribadi dia, tapi bukan untuk diri dia kata, tapi untuk politik. Najib parti apa? UMNO. Kalau duit tu sumbangan derma politik, mestilah masuk dalam akaun UMNO. Tak boleh masuk dalam akaun peribadi dia. Jadi sebab itulah lepas saya bercakap dalam mesyuarat di Langkawi tu, saya balik ke Kuala Lumpur, saya tulis surat kepada Lembaga Disiplin UMNO. Saya minta Lembaga Disiplin UMNO siasat Datuk Seri Najib, Presiden UMNO. Ni yang kita buat ni kerana kita sayangkan UMNO. Saya bukan ahli politik, saya tak ada agenda. Saya hanya seorang ibu dan pensyarah kepada anak-anak bangsa kita. Bila saya tulis surat kepada Lembaga Disiplin UMNO siasat Presiden, Lembaga Disiplin pun tak buat apa-apa. Itulah punca titik tolaknya saya bawa kes tersebut ke mahkamah. Yang tuan-tuan tengok dalam TV kan, ada seorang perempuan pergi saman Datuk Seri Najib kat dalam di mahkamah tu. Itu kerana saya pergi ke mahkamah kerana saya nak minta Datuk Seri Najib pulangkan balik duit 2.6 bilion yang masuk dalam akaun peribadi dia tu ke dalam akaun UMNO, bukan dalam akaun peribadi saya pula, masuk dalam akaun UMNO. Sebab dia kata itu duit derma politik, kan? Pulangkan balik pada UMNO. Tapi tahu tak tuan-tuan apa Datuk Seri Najib buat? Dia buat permohonan ke mahkamah untuk ketepikan saman saya, dan Mahkamah Tinggi buat keputusan untuk buang kes tersebut. Maknanya apa jawapan yang rakyat nak daripada 2.6 bilion tadi? Tak ada jawapan. Polis tak buat siasatan. SPRM, MACC, pencegahan rasuah, ya, buat laporan. Ketua Peguam Negara kata tak ada kes. Tak ada kes. So kita pergi ke mahkamah, mahkamah buang kes tu. Apa lagi ruang yang ada untuk kita rakyat nak mencari kebenaran? Kita ahli UMNO ni, kita pangkah UMNO sejak dulu, sayangkan parti, darah merah menyala. Kita nak kebenaran. Kalau betul dia tak salah, duduklah kat situ, pimpinlah kita. Tapi kalau dia tak nak pergi ke mahkamah, buktikan dia tak bersalah, hati kita tak sedap. Jadi bila dah dia ketepikan saman saya, tiba-tiba dia kata duit tu dia tadi dah pulangkan kepada penderma. Tuan-tuan bayangkan kalau Tok Imam masjid kita ni masuk duit dalam akaun peribadi dia, kita kata pulangkan balik dah dalam akaun masjid, kenapa masuk dalam akaun Tok Imam? Oh tak ada dah, aku dah pulangkan pada penderma. Apa perasaan kita? Bodohnya macam tu. Dah ada derma untuk kita, bagilah pada kita untuk manfaat kita bersama. Kenapa nak pulangkan? Jadi alasan yang dia beri tu tak masuk di akal. Rasa-rasa orang cerdik buat tak macam tu. Kenapa dia tak nak pergi ke mahkamah? Ada satu benda yang dia sembunyikan. Jasa Tun Mahathir ni besar tuan-tuan. Jalan raya, bangunan, pelabuhan, segala macam, memajukan pelajaran ekonomi orang Melayu. Usia dia sekarang dah 91 tahun. Pendek kata bersiap sedia dah. Takkanlah orang yang dah umur 91 tahun, yang dah berjasa begitu banyak pada negara,
Sebelum dia pergi, dia nak tipu kita. Takkanlah Tun tu yang dah bina Malaysia ni tak sayangkan negara ni. Sebelum dia pergi, dia nak menghancurkan negara. Takkan sebelum dia pergi, dia nak menipu kita orang Melayu yang dia tolong selama ni. MDB ni tuan-tuan, ini syarikat yang dicipta oleh Datuk Seri Najib, Presiden kita. Tak masuk di akal, tapi inilah hakikatnya. Dia cipta satu syarikat, dia pinjam 42 bilion. Tadi 2.6 bilion, 2,600 juta. Ini 42 bilion, maknanya 42,000 juta. 42,000 juta. Apa perniagaan 1MDB? Yang kita tahu, dia jual tanah dia pada orang negara luar. Dia jual syarikat jenderkuasa elektrik kepada negara luar. Dia berniaga apa pun kita tak tahu. Pekerja dia pun berapa puluh orang saja. Hutang dia yang 42 bilion ni bukannya dia pinjam daripada bank biasa. Dia pinjam daripada Yahudi, Goldman Sachs, tuan-tuan. Dia nak bayar macam mana dia tak berniaga. Duit dah tak ada. Tapi kenapa yang Yahudi ni bagi dia pinjam 42 bilion? Kita kan nak pergi bank nak pinjam duit, bank nak tahu dulu you berniaga apa. Ini tak tahu berniaga apa, pergi tapi dia orang bagi dia pinjam duit. Kenapa? Kerana pinjaman itu dijamin oleh kerajaan Malaysia. Yahudi berani bagi dia pinjam 42 bilion kerana duit pinjaman ini dijamin oleh kerajaan Malaysia. Nak tak nak, kerajaan mana-mana mesti bayar hutang. Kalau kerajaan tak bayar hutang, muflis kerajaan tu. Kalau kerajaan bayar hutang, siapa yang kena bayar? Bukan kita. Kita lah. Siapa Pangkah amanah sebelum PRU 14 ni tinggal 18 bulan saja. Ya, ya. Kita nak pangkah amanah, kita nak. Sebabnya kita nak tunjuk pada Datuk Seri Najib, rakyat marahkan Najib. Ya. Kalau kita pangkah amanah, kalau amanah menang esok, lusa, kerajaan tak bertukar. Ya, ya, ya. Kerajaan itu masih lagi Barisan Nasional. Saya kena. Cuma nak menghantar signal. Ya. Nak bagi tahu dia, bagi dia sedar yang rakyat marahkan dia. Orang Melayu ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan, kononnya apa yang Tun Mahathir buat ni akan menggugat kerajaan Melayu, akan menggugat kerajaan Islam. Sebenarnya apa yang Datuk Seri Najib buat itulah yang akan menghancurkan bangsa, akan menghancurkan agama. Mencuri. Kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Parti PAS tidak bersama-sama kita dalam mendesak Datuk Seri Najib bergundur. Ya, ya. Dia cuma fikir dia nak menang, dia nak pergi ke parlimen, itu aja. Itu saja. Dalam parlimen bila orang tanya Datuk Seri Najib di mana 2.6 bilion, PAS duduk diam, tak nak tanya. Ya, ya. Kalau kita sayangkan Tun Mahathir, nak Tun Mahathir tolong kita, tolong Tun Mahathir untuk tolong seajaklah isteri, anak-anak, saudara, sepupu, sepapat, adik-beradik, jiran-jiran turun mengundi pangkah Parti Amanah. Selamatkan Malaysia. Saya datang jauh dari Kuala Lumpur semata-mata sebab nak jumpa dengan orang kampung. Niat dalam hati saya perlu sampaikan dalam bulan puasa yang mulia, saya perlu sampaikan kebenaran. Kalau 30 orang datang, saya dapat bagi kebenaran, kesedaran kepada 10 orang, itu syukur, alhamdulillah. Saya syukur pada Allah, saya melaksanakan tanggungjawab saya kepada agama, bangsa dan negara.